Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, fungsi dan ahli-ahli jawatan Qasim Masjid, tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu lagi kita malam ni hari Ahad, malam Isnin. Sambung lagi. Ni akhir dah ni, bab 6 dah ni. Habis dah. Buku kita pengurusan dan pembahagian harta pusaka. Jadi dalam bab 6 ni kita bincangkan tentang harta-harta si mati. Harta si mati. Jadi harta si mati ni, hak mana yang jatuh pada pusaka, hak mana yang bukan harta pusaka. Yang ni ada perbincangan lah. Ya, ada persoalan, orang tanya, Ustaz ni pusaka ke tak ni? Kena bagi kena faraid ke tidak? Jadi kita tengok sini. Apa yang dimaksudkan dengan harta pusaka dulu? Harta pusaka ialah semua harta peninggalan si mati, iaitu harta yang dimiliki oleh seseorang semasa dia hidup. Milik dia. Masa dia hidup, milik dia dan kekal milik dia sehingga dia meninggal dunia. Mula-mula dia milik, lepas tu dia jual. Habis lah, dah kekal. Mana? Asal hak dia, dia jual. Jadi judang dia jual tu boleh ke orang lah. Asalnya hak dia. Tapi sebelum dia meninggal, dia hibah kat orang. Dia hibah tu mana dia beri ke orang. Jadi ke orang lah tak. Asalnya hak dia. Lepas tu benda lagi, harta tu hilang. Hilang tu asal hak dia lagi, tapi dah pas sudah tak jumpa.
nak kata guna, nak bagi guna tau. Okey, banyak ceritanya. Jadi kaedahnya sebenarnya harta yang dia milik sampailah dia meninggal dunia hak milik dia lagi. Maka ni jadi bila dia meninggal dunia, harta-harta itu adalah harta pusaka. Yang dimaksudkan dengan harta pusaka ni, semua harta si mati yang mempunyai nilai. Kalau tak ada nilai tu, dia kira tak apa lah kalau tak bagi pun. Antaranya yang mempunyai nilai pada syarak. Nilai pada syarak ni, dari segi hukum kita, antara yang tak ada nilai pada syarak, katakanlah dang haji. Dang tu ada mahal sikit catur. Dan catur tu molek comel kan, dia mahal tu. Tapi dari segi syaraknya dia tak ada nilai lagi. Mana kalau siapa ambil pun tak bagi, tak apa. Dia ambil dia susuk je, susuk tak bagi. Lepas tu benda tu dari segi syaraknya tak ada nilai. Tak ada nilai. Ada orang beli itu, ada orang tunjuk saya. Yang hak dang haji tu, hak dang ular tu, tu tak tu sangat. Hak yang dang catur tu mahal, dia buat molek tu. Tapi dari segi syaraknya tak ada kaedah, tak ada nilai yang benda-benda gitu. Jadi dia kira bukan harta pusaka. Tak payah faraid pun tak apa. Itu contohnya. Apa yang dimaksudkan dengan semua harta termasuk barangan peribadi. Kain, baju, handset tu. Handset, pakaian, handset ni, benda ni, laptop ni. Semua, jam tangan, barang kemas, masuk kenderaan, harta-harta tanah dan sebagainya. Dia kira termasuk semua sekali itu adalah harta pusaka. Kan? Tidak termasuk kepentingan atas harta seperti pemegang gadaian. Orang yang pegang gadah tu, dia ada hak atas harta yang dia pegang gadah. Sebab dia orang gadah kat dia tu, orang pinjam duit dia. Jadi orang pun gadah tanah tu, gadah harta tu, ataupun gadah barang kemas tu. Jadi pemegang gadah ni, dia pun ada hak juga. Bila dia mati, barang yang dia pegang gadah tu boleh jadi diwarisi. Boleh diwarisi. Pemegang pajakan, pembeli yang belum pindah milik. Seorang tu dia beli tanah, bayar siap dah, cuma dak tukar nama je. Dak tukar nama. Jadi bila lah pembeli tu mati, maka harta tu adalah hak dia. Dari segi syaraknya hak dia. Dari segi undang-undang dia dak tukar nama. Nama penjual lagi. Tapi dari segi hukumnya hak dia dah. Hak pembeli. Jadi dia kira pusaka juga. Hak yang sudah jual tu bukan hak dia. Kalau dia mati bukan hak dia. Sebab macam saya sebut tadi, harta yang dimilik dan kekal milik dia. Sekarang ni harta dia milik tapi dia jual. Cuma nama je tak tukar. Maka hak yang nama tak tukar ni wajib waris-waris dia kena ambil tindakan untuk tukar nama kepada pembeli. Kalau tidak, tak baik. Ayah dia makan dah duit tu. Lepas tu anak-anak kata, malah cara tak boleh lah. Ayah dia makan dah duit tu. Duit yang dia jual kan. Buat pergi Mekah lah itu ke ni, anak-anak tak ambil cara. Jadi tak baik di situ. Bila siapa perekat cucu cicit tu pula, tengok nama tak okey ada, dia pun angkat trekor. Boleh dia pula. Jadi hak yang tidak selesai trekor tu, jadi ada saham lah situ. Jadi kena selesai. Okey. Harta yang dimiliki, hak yang bukan milik pula. Maksud hak yang dimiliki ni harta orang tu. Hak yang bukan milik dia, kalau kata Ali bin Abu Bakar sebagai pemegang amanah. Dia pemegang amanah kepada siapa? Pemegang amanah kepada seseorang. Maknanya bukan hak dia. Hak orang, hak dia pegang amanah. Jadi kalau pemegang amanah ni bukan hak orang tu. Dia adalah pemegang amanah hak orang lain. Nama-nama dia, tapi dia sebagai pemegang amanah. Yang jadi masalahnya, okey, yang jadi masalah
sepatutnya hukum dan undang-undang dia biar selari. Hukum dan undang-undang biar selari. Jadi undang-undang kita kena ambil kira juga. Ada satu kes tu, seorang ayah nak pergi Mekah. Nak pergi ke Mekah. Jadi gua ni cerita tak tahulah. Dia takut dia mati Mekah. Dia panggil anak dia seorang. Lepas tu dia ajak pergi jabat tanah, tukar nama. Dia tukar nama kepada salah seorang daripada anak. Dia kata, ni ayah bukan wi kamu ni. Ni awak pegang mana? Kalau ayah mati, bagi ke adik-beradik. Dan ni tak tahu ada lagi kedak pasal tu. Dulu banyak orang pasal tu. Bila nak pergi Mekah kau, takut mati Mekah ke apa ke, tukar nama siapkan anak seorang. Nak ubah nama dua tak boleh. Sebab tanah pertanian. Jadi ubah nama seorang. Kalau ayah mati, awak bagilah ke adik-beradik awak ni. Itu dia panggil pemegang amanah. Walaupun dalam gerang tidak disebut sebagai pemegang amanah, tapi ayah amanah dah ke dia. Kadang hak begini ni kalau boleh tak usah buat. Learning kalau boleh tak usah buat. Sebab apa? Nyaknya ke orang pegang amanah. Tanah pertanian, tanah yang syarat pertanian, tanah kebun ke, tanah dusun ke, selain pada tanah tapak rumah, bila dia kurang pada sekar, katakan tanah tu sekar lah, tanah sekar. Ayah tukar nama kepada seorang. Kemudian ayah kata, kalau ayah mati, awak bagilah 4 orang ni, adik-beradik ni. Takdirkan sungguh ayah mati di Mekah. Yang nama seorang tadi adalah pemegang amanah, ikut hukum dia. Dalam gerang nama dia. Kalau ikut undang-undang, hak dia. Tapi sebab ayah pesan itu, dari segi hukumnya, dia adalah pemegang amanah. Kalau dia ambil ke dia seorang, sebab nama dia, dari segi undang-undang menang dia. Tak? Oh, menang. Tapi dari segi hukumnya, dia dosa. Kalau boleh tak sah buat gitu. Kalau ayah dah boleh tak sah pasang tu. Dah sah gitu kau nama pada seorang. Dan masalahnya pula, bila pemegang amanah ni, dia nak wi ke adik-beradik. Bila ayah mati. Tapi dari segi undang-undang, nak tukar nama daripada seorang ke 4 orang tu, tak boleh. Undang-undang tanah tak beri. Kalau tanah pertanian. Nampak ke mana? Kena tukar syarat kepada bangunan. Bila tukar syarat, masing-masing tak boleh keluar BT. Tak, masing-masing tak boleh keluar BT. Jadi bila tak boleh keluar BT, duk kekal dengan nama pemegang amanah. Jadi payah. Kalau terekah tak apa. Tanah setengah hektar pun, tanah pertanian nak bagi pada 8 orang, 10 orang pun boleh. Terekah boleh. Jadi kalau ayah ada tanah, dah sah tukar nama pada seorang, biar ayah, kalau ayah mati pun dah apa, anak-anak akad terekah. Senang cerita. Dulu kata kalau ayah mati ubah nama seorang, oh senang lagi akan datang ni kalau ayah mati. Rupanya tak. Dia jadi satu kesukaran kepada anak-anak. Ya, rasa tak berapa ada dah learning, saya tak berapa dengar dah kediang-kediang ni. Nak pergi Mekah tukar nama kepada salah seorang anak. Gitulah. Okey. Kalau dalam gerang dia tulis nama pentarbih. Ali bin Abu Bakar pentarbih. Ni nak jual tanah ni. Seorang tu dia nak jual tanah. Tengok nama dalam gerang tu, tengok dulu. Nama Ali bin Abu Bakar, hak dia. Dia boleh jual. Nama Ali bin Abu Bakar pentarbih. Dalam gerang tu pentarbih. Kena cek dulu. Kalau pentarbih tu, tengok keputusan yang terekah buat. Pentarbih yang dilantik 2 agensi. Yang pertama, Jabat Pusaka, Jabat Terekah. Dia lantik ada 2 keadaan. Yang pertama, kalau waris-waris semua nak suruh, nak lantik pentarbih untuk jual. Jadi dia tulis itu pentarbih. Dalam surat tu dia benar pentarbih, dia benarkan jual. Baru boleh beli. Siapa nak beli kena cek molek.
Kalau tidak, nyanyi bayar piti, pentadbir tak boleh jual. Tak boleh tukar nama. Sebab bukan hak dia. Biasanya kalau ada masalah dalam trekor, maklumat tak lengkap dan sebagainya, jabat trekor lantik pentadbir sahaja. Pentadbir tu bukan hak dia. Dia tak boleh jual. Dia wakil je. Contoh, masa cara trekor, isteri si mati kata saya nak tutup cariang ni. Tanya waris, waris tak setuju. Jabat trekor pun kata gini, isteri sila buat tuntutan sepencariang di mahkamah. Jadi salah seorang pada waris tu akan dilantik sebagai pentadbir saja sebab nak tutup fail dulu. Pentadbir ni tak ada hak apa-apa pun atas tanah tu. Cuma wakil sahaja, tu je. Kalau siapa nak beli tanah, tengok nama pentadbir, siasat dulu. Kalau tidak, nyanyi beli bayar piti, tak boleh tukar nama. Kalau katakan bila tanya maklumat tak lengkap, jabat trekor kata okey, kita latih pentadbir dulu seorang, lepas tu kena pergi buat sijil faraid di mahkamah syariah. Lagi tak buat sijil faraid di mahkamah syariah, pentadbir ni bukan hak dia. Kalau dia kata saya nak jual tanah ni, saya pentadbir, tengok dulu. Kalau tidak, tak boleh tukar nama. Bukan hak milik dia. Selagi pinjam meminjam, hak pinjam ni sama-sama dah tahu dah. Ayah pinjam mesin pupuk orang. Jadi bila ayah mati, dah boleh nak faraid mesin pupuk tu hak orang. Tu atau balik tu jelas tu. Bak tanah ni payah ni. Sewa menyewa gitu, kat rumah sewa. Orang sewa nak faraid ke mana? Bukan rumah dia. Ayah sewa rumah. Ayah mati kat rumah tu, dah boleh faraid sebab tu jelas dah. Bab pinjam meminjam ni, hari tu saya pernah kalau tak silap lah, saya rasa lah, ya, apa benda ni, ni berapa itu beg gini ni? Okey, nak lokis sikit. Pen ni pun ada masalah sikit. Okey, tak apa. Seorang mati. Ni bab pinjam ni. Seorang ni nama dia Kelesung. Masa mula asalnya dia hidup. Satu hari dia telefon kepada anak dia. Anak dia nama Mak. Panggil Mak. Seorang pegawai kerajaan bertugas di Kementerian Luar Negara. Satu hari Kelesung telefon, Mak, ada orang nak jual tanah. Tak jauh pada rumah kita. Selang 2-3 luk je dengan rumah kita. Jadi murah, Mak. Kalau Mak nak beli, Mak balik. Mak pun tanya, harga berapa, Mak? Harga 30,000 je, Mak. Dalam 30,000. Okey. Jadi Mak kata gini, Mak sekarang sibuk, Mak. Nak pergi situ, nak pergi sini ni kat luar negara. Nak terbang situ, terbang sini. Yang ni, hak ni program ni tak jadi, tak boleh balik. Gini lah, Mak. Mak kirim duit. Mak kirim duit, Mak beli. Mak pun kirimlah duit. Mak dia pun belilah tanah tu. Nama siapa? Nama Mak. Sebab Mak ada balik. Nama Mak. Jadi bila nama Mak, tak ada masalah lah. Pada hakikatnya, tanah tu tanah siapa? Tanah Kelesung ke tanah Mak? Semua orang tahu. Boleh jawab belaka tau. Tanah tu tanah Mak. Tapi dalam gerang nama Kelesung. Nama Mak dia. Tak timbul masalah. Pada pekat awalnya, ditakdirkan Tuhan, Kelesung pun meninggal. 3 tahun selepas nama Kelesung ni, jadi lok gitu je, nama Mak, lepas tu Mak meninggal.
Bila mak meninggal, mak nak tukarlah kepada nama dia sebab tanah tu dia punya. Nak buat mana? Masa mak hidup, dia tak tukar nama. Kalau tukar nama, pergi ke jabat tanah dua-dua orang, mak pun tukar nama ke mak. Tapi gitulah orang kita ni, mak ngah orang kata. Bahasa kita kok mak ngah. Lok gitu je. Tapi bila ditakdirkan kelesung meninggal, mak pun mikir. Mak kata tanah ni hak saya. Dia tanya orang nak buat guna ni. Nak bunuh nama saya lah pula. Jawapan dia kena terekor. Sebab kelesung tu mati. Nak tukar nama daripada kelesung pada mak, kena akad terekor. Pada mengikut undang-undang, asal nama kelesung, maka dia hak kelesung. Undang-undang kata. Sebab bu nama kelesung. Bila kelesung mati, kena akad terekor, jadi pusaka kelesung. Dari segi undang-undang. Hakikatnya tanah ni hak mak. Maka akad terekor. Siapa waris dia? Waris dia suami dia. Suami kelesung, mak ayah tak ada, dan anak-anak kelesung. Termasuk mak ni seorang. Okey. Akad terekor. Bila akad terekor, saya pun tanya, masa tu saya masa sebagai pegawai terekor ni, saya pun tanya, mak yang buat permohonan kata, mak, tanah ni nak buat guna, nak bagi guna. Mak kata tanah ni tanah saya. Masa beli dulu saya sibuk dah balik, jadi saya suruh mak beli, bubuh nama mak. Sekarang ni bila mak meninggal, saya nak tukar, nak potong nama mak, nak masuk nama saya. Dia mesti kena persetujuan semua waris-waris. Bukan cakap saja gitu je. Sebab dia jadi saka dah. Semua waris-waris. Kita pun tanya, suami tu ayah mak. Pakcik, tanya pakcik ya. Masa tu saya muda lagi, ni cerita lama. Pakcik, guna, setuju tak setuju nak potong nama arwah, bubuh nama mak? Ayah mak kata apa? Dia kata, cik, saya nak tanya mak sikit. Ayah dia ni, bukan ayah tiri, ayah kandung. Dia kata, mak, saya nak tanya sikit. Kalau tanah mak, sebab apa nama mak? Ayah tanya. Kalau sebab apa? Kalau mak kata mak, tapi sebab apa nama mak? Mak kata, takkan ayah tak tahu, mak mana ada duit nak beli. Masa tu saya yang keluar duit bagi ibu nama mak. Sebab saya tak boleh balik. Jadi tak tahulah apa benda ceritanya. Ayah dia kata, kalau nama mak, hak mak. Ayah nak suruh bagi ikut parai. Ni orang kata pinjang ni. Maksud saya pinjang nama. Mak pinjang nama mak dia. Ni ayah betul. Jadi dah beberapa minit mak dengan ayah dia ni cakap, mak pun kalah. Tak apa ayah, dah kalau ayah kata gitu, kita bagi ya. Kita parai. Adik-beradik pula ni 7 orang ada ni. Kaki tangan kerajaan pun ramah. Dah kan semua nak pergi ke mak ke nak parai. Dah ayah nak parai, kita parai belaka. Kan? Daripada cerita ni tuan-tuan dan puan-puan, dah sah pinjang nama. Kalau hak suami, biar nama suami. Hak isteri, biar nama isteri. Isteri beli bubuh nama suami, kadang-kadang panjang cerita dia bila berlaku kematian. Hak anak beli bubuh nama ayah, jadi pun kadang-kadang hak yang kita tak sangka-sangka, dia akan timbul masalah. Ya. Masa tu lah jadi masalah dengan adik-beradik. Hak ni bila dah bagi keluar pada pejabat tu, kejap ayah dia masuk balik jumpa saya. Dia kata, cik, tanah tu memang hak mak. Tapi saya ada benda tak puas hati lah kat mak ni. Dia tak puas hati hal lain. Tapi dia suruh terekor tanah ni. Ayah makan haram.
Anak-anak semua, adik-beradik semua tahu belaka. Semua makan haram belaka. Menang oleh dia lah, betul lah menang oleh dia. Tapi makan haram belaka. Jadi sebab tu dalam bab pusaka ni, saya nasihatkanlah siapa-siapa pun pendengar-pendengar kita tahu. Bab ni banyak berlaku. Beli tanah, ayah beli tanah, bubuh nama ayah lah. Kalau biasanya anak beli kereta bubuh nama ayah. Jadi bubuh nama mak. Adik beli bubuh nama abang. Dia undang-undang, dia patut selari dengan hukum. Jadi sebab apa bubuh nama orang? Pinjang nama dipanggil. Kalau boleh, elokkan daripada perkara-perkara gitu. Dah? Begitulah juga kalau ayah jual tanah ke anak, tukar nama. Biasa berlaku depan saya tu, terkekor-terkekor ni, ayah benda ni jual tanah ke anak, anak kata, ayah bila nak tukar nama? Kamu tak percaya ke aku? Kan tak percaya ke ayah? Jadi bila ayah mati tu, adik-beradik ni masalah. Dulu mau beli murah. Ya macam-macam tu baik. Dah boleh, dah lah ni harga ni. Kita tak setuju. Kan? Ayah jual murah. Ayah. Jadi maknanya, bab ni, biar kita kena berhati-hati, bab harta ni, kena ikut undang-undang, peraturan dan hukum, biar selari. Hak kita nama orang. Kita tak kena. Hak kita nama orang tu, kita yang tak kena. Kita beli tanah tapi tak tukar nama, kita tak kena. Menyebabkan waris-waris bergaduh, salah siapa? Salah yang tak buat, yang tidak menunaikan tu lah. Baru ni ada seorang beli tanah. Sepupu dia. Beli dengan sepupu. Bayar 60,000. Setahun dah tak tukar nama. Pelik. Saya rasa pelik. Dia mari jumpa saya. Kata, dah buat apa ni? Bapa tak tukar nama? Tak tahu kata. Tak tahu nak buat ke mana. Kata buat mari sini. Kawan tu uzur dah. Pakai kursi roda dah. Jadi kalau kawan tu meninggal, kalau waris-waris dia tak. Ni macam-macam cerita lah tak. Jadi, kalau beli tanah, lebih-lebih lagi tanah lah, maka bayar duit, tukar nama. Habis-habis, paling kurang ada masalah ke apa ke, buatlah satu surat perjanjian ke, ataupun surat benda ni, khabar. Tanah ni sebenarnya hak orang ni, tapi buat gini. Ada satu kes tu pula, nak keluar duit KWSP. Duit EPS ni nak keluar, nak beli, nak rumah ke apa kan, dia nak tanah tu nama orang tu. Jadi pinjang pula nama. Ada seorang tu dia pinjang nama, dia pinjang tanah tok tua dia, pak mentua. Tukar nama. Lepas tu pergi kat KWSP, boleh buat keluar duit. Ditakdirkan Tuhan, lepas buat keluar duit tu, mati anak ni. Anak mati. Nak kata ke mana? Jadi bila mati jadi pusaka. Tanah pak mentua dia. Ini dia pinjang ni, pak mentua dia ni. Katalah boleh nama Kelesong. Hak pinjang. Pak mentua dia nama Osman. Jadi Osman ni kata ni tanah saya, dia pinjam. Nak kata ke mana? Kalau berlaku gini, buatlah surat perjanjian. Surat akuan, surat perjanjian. Dua-dua belah pihak ni. Mana Kelesong ni dia mengaku tanah ni sebenarnya tanah pak mentua saya pinjam sebab saya nak buat keluar duit KWSP ni. Biar ada penyataan tu. Jadi kebetulan lah yang cara depan saya ni, bila Kelesong ni mati, bila Osman pun mari menuntut. Dia menuntut, dia ada surat. Tanda tangan depan saksi pula ada 2 orang saksi. Saksi kata betul, tanah ni bukan hak Kelesong. Ni hak Osman, cuma dia pinjam je. Jadi dengan ada kenyataan tu, boleh beri balik ke dia. Jangan dok buat surat. Anak dengan ayah pun, jangan dok buat surat, buat. Sebab
Kalau ada berlaku kematian yang jadi payah. Tak mati tak apa lah. Takut ada kematian. Suami isteri pun buat surat. Yang puan, orang perempuan, kalau ada nak guna nama suami dia apa ke dengan sebab tertentu ni, buat surat itu. Biar ada bukti-bukti dia. Banyakkan kita ni tak apa lah. Kita percaya je. Itu tak boleh gitu. Untuk kegunaan pejabat, kena buat surat. Kalau tak mati tak apa lah, percaya pun. Tapi bila berlaku kematian, kita nak jaga situ. Okey. Berkekalan milik sehingga akhir hayat, tidak termasuk harta yang sudah dihibah. Sekarang ni ramai orang buat hibah situ, hibah ni nama tak tukar. Pesen baru ni. Pesen lama nak hibah pergi siap pergi tukar nama dia pejabat. Kalau ni dia buat dokumen hibah. Bila buat dokumen hibah, mana khabar saya hibahkan kepada orang ni tapi nama tak tukar. Bila berlaku kematian, dia kira terekoh tuan punya asal. Hak yang menerima hibah ni, dia bawa surat tu, surat hibah tu, okey, masa cara terekoh bawa surat hibah. Kalau semua waris bersetuju, tak ada bantahan dengan surat hibah ni, jalan. Gawat terekoh akan bagi. Tapi kalau ada bantahan, ada yang tak setuju dengan hibah tu, orang yang menerima hibah ni kena bawa kes ke Mahkamah Syariah untuk dapatkan pengesahan hibah daripada Mahkamah Syariah. Sebab apa? Sebab nama tak tukar. Faham tak? Boleh lah? Kalau nama tukar siap dah, habis lah. Tak ada, bukan saka lah. Kalau nama tak tukar, dia kira tanah nama siapa? Nama ayah lagi. Ayah hibah dah ke anak, tapi tak tukar nama. Jadi terekoh ayah. Tanah yang telah dijual pun gitu juga. Kalau sudah dijual, dah tukar nama siap, habis lah cerita. Tak timbul masalah. Tanah yang diwakaf. Wakaf ni, kalau ikut peraturannya, kena daftarkan dengan nama Majlis Agama Islam. Tanah-tanah wakaf. Masalahnya, tak tukar nama kepada majlis. Ayah, wakaf dah ni. Mak wakaf dah. Kabarkan anak siap ni. Tanah ni mak wakaf dah ni. Tapi bila tak tukar nama, maka dia, zahirnya dia jadi pusaka. Zahirnya dia jadi pusaka. Sampai bila? Jadi tuan-tuan dan puan, apabila nak berwakaf, maka daftarlah dengan nama Majlis Agama Islam supaya habis dah situ. Anak-anak dah boleh terekoh dah. Jadi kalau misal kata dak tidak didaftarkan dengan nama majlis, dengan nama masing-masing, anak-anak terekoh. Walaupun anak tahu ni tanah ni tanah wakaf, tapi anak terekoh. Terekoh tu dia bagi. Cuma tukar nama je daripada orang mati kepada orang hidup. Tapi sampai bila? Anak okey, pekat cucu pula tengok tanah ni molek ni. Kita bagi lah. Tak pekat cucu, pekat cicit akan datang tu. 10 tahun, 20 tahun akan datang ni tak jadi. Jadi kalau siapa yang mewakafkan, maka silalah wakaf, daftarlah dengan nama Majlis Agama Islam supaya dia tu tak ada dah anak cucu kita dak usik dah. Okey. Dan kalaulah harta-harta ni telah dilupuskan dengan apa cara sekalipun, maka bukanlah milik dia lagi, bukan milik si mati. Jadi tak sakalah tu. Okey. Ini buku kita bincang hari ni. Buku pengurusan dan pembayaran harta pusaka. Ada lagi buku saya mengurus harta pusaka. Ini harga dia 25. Tadi dalam audio ada orang tanya nak beli buku. Buku-buku ni ada dengan saya. Okey. Kadang-kala timbul pertikaian tentang harta ni. Kalau boleh kita elokkan. Ya. Kita elokkan ataupun kita nak mengurangkan berlaku pertikaian. Kadang-kadang sebab apa bila sebut terekoh ada masalah. Kadang-kalanya sebab kita tak ikut peraturan.
antara yang berlaku sebab kita dak ikut perintah orang. Ya, contohnya yang pertama hibah. Kita hibah secara lisan. Jadi hibah secara lisan ni kadang orang lain tak tahu. Bila tak tahu ni jadi timbul masalah lah. Tak? Timbul kemuskilan daripada pihak yang tidak tahu. Contohnya ada seorang tu dia telefon. Dia tanya dalam radio. Dia kata, "Ustaz, saya jaga mak. Saya jaga mak sakit. Setahun saya jaga mak. Satu hari mak siang ke saya. Dia kata, "Mak siang ke mung. Mung seorang jaga mak ni. Jadi mak nak pergi gelang. Ni mak pergi gelang sorak ni. Mau ambil lah. Mak pergi gelang, dia pun ambil. Mak pun pesan, jangan kabur lah. Jangan kabur ke orang. Adik-adik jangan kabur." Okey. Sah ke tak hibah tu? Pemberian tu sah ke tak? Saksi tak ada. Dia dua orang dengan mak dia je. Agak-agak sah tak? Hibah ni tak perlu ada saksi. Tak ada syarat saksi. Saksi ni nikah je nak ada syarat. Tak? Nikah tak ada saksi, tak sah nikah. Lain tu jual beli ke, hibah ke, wasiat ke, tak ada saksi, sah. Okey. Tapi bila mak mati, adik-beradik perasan, mana gelang mak ni? Itu ada. Dia kata mak wis saya. Bila mak wis saya, dah. Dia kata, "Ya ke mak wis mu? Mak tak kabur pun." Mak pesan dah yang kabur. Ya ke mak wis? Jadi adik-beradik pun satu hal juga. Kawan tu setahun jaga mak. Jadi dokkanlah tak percaya tau. Tapi adik-beradik tak percaya. Bila adik-beradik tak percaya, timbul masalah. Timbul masalah. Nak kata gua ni. Jadi dia tanya saya, "Dah gelang ni kira gua ni, apa hukum gelang tu?" Kata gelang tu adalah hak kita dah. Pemberian itu sah. Jadi hak kita dah. Cuma kita ada dua pilihan. Yang pertama, kita nak gelang, boleh ambil. Tapi takut-takut hubungan kita dengan adik-beradik tak apa comel. Sebab adik-beradik tak sporting. Kalau adik-beradik sporting, dah mak wih dah apa lah, ambil lah. Mak wih sorak je, ambil sorak lagi. Patutnya tak, jaga mak tak. Jadi hal ni, dah lah jaga mak wih gelang. Tak setuju. Ada seorang tu, mulut lebih sikit, "Kamu curi." Perah dia. "Kamu curi." Jadi dia pun, dia kata ginilah, dia kata, saya kata, kalau kita ambil gelang, mungkin hubungan kita dengan adik-beradik tak berapa comel. Kalau kita pilih adik-beradik, kita serahlah gelang tu balik kepada adik-beradik. Hak kita. Tapi syaratnya kita kena ikhlas. Bila kita ikhlas, pahala banyak boleh kita. Pahala sebab kita nak jaga silaturahim dengan adik-beradik, pahala kita serah gelang tu. Bukan saja, itu pahala untuk kita. Dia kata, "Yalah, saya nak serah balik gelang tu, saya ikhlas. Saya nak adik-beradik saya juga." Okey. Jadi dalam keadaan ni, bila ada pihak yang mengalah, maka tak ada masalah. Kadang-kadang dari segi hukum betul, tapi gitulah. Okay. Hal ni kalau dia ambil gelang tu, hukum betul oleh dia. Kadang adik-beradik tak sporting. Ada ni. Ada. Adik-beradik tak sporting. Duk tuduh kata dia ni ke mencuri ke apa ke ni, dia tak guna. Jadi dia mengalah. Dia mengalah. Itulah pahala yang Tuhan nak beri ke dia. Okey. Dan kalau selagi hibah ni dibuat secara melalui dokumen. Dokumen hibah ni pun gitu juga. Tak pindah milik lagi, tak tukar nama lagi. Mana kena akad terekah dulu. Bila akad terekah, ni mak hibah dah saya ni. Ni ada surat. Dalam keadaan hibah ni, tuan-tuan dan puan-puan, orang kata kalau buat hibah ni untuk mengelakkan daripada pergaduhan. Tak selesai, senang sikit. Tak payah terekah.
Ada juga yang disebut kalau kita buat hibah senang bagi siap-siap selalu. Jadi mesti tak payah kekong. Dia ada betul dan ada tak betul. Ada setengah orang dia buat siap-siap bagi dan anak-anak setuju belaka, alhamdulillah. Tapi kalaulah hibah tu bila kita pergi ni kadang-kadang sama lah harta ni tau. Kalau anak-anak ni peseng payah betul ansur, dia tak setuju. Hak tak setuju ni jadi payah. Kalau tak setuju tak usah buat. Sebab bila tak setuju tu dia akan jadi bergaduh juga. Tengok dulu siapa yang nak berhibah tu, tengoklah anak-anak peseng mana. Kalau peseng hak jenis balah dah sawak. Sebab bila dia balah, kita ni tuang punya harta dapat saham situ. Dengan sebab kita lah anak-anak balah, maknanya kita jadi ada saham situ. Duduk dalam kubur, kita ada saham. Kalau kita tak buat apa-apa, kita tinggal harta tu begitu sahaja, anak-anak bagi dengan baik, kita pesan dengan jangan balah, alhamdulillah. Tapi kalaulah kita tinggal begitu, kita tak buat benda-benda pun, kita tak hibah, kita tak buat apa pun, kita tak biarkan, biar dia bagi lah. Kalau dia bergaduh, itu dia yang berdosa. Anak-anak yang berdosa, ibu bapa tak ada kena mengena. Faham tak? Sebab ramai orang kata, mari jumpa saya, dia kata, Ustaz, kalau orang balah ni nyanyi ke orang dalam kubur tau, saya kena seksa. Kalau macam tu, baik kita tak usah tinggal harta. Kalau kita kena seksa, kita tinggal tu anak-anak. Anak-anak balah kita pula kena. Tak logik, tak sabar. Kita tak kena. Cuma anak-anak lah yang berdosa, dia tidak menghargai harta yang ditinggalkan oleh ibu bapa dia. Gitu. Cuma bab hibah ni hendaklah berlaku adil kepada anak-anak. Kalau kita tidak berlaku adil, itulah menyebabkan anak-anak bergaduh, baru kita ada saham situ. Kalau kita beri lebih kurang tapi anak setuju, tak apa, tak ada masalah. Kita beri orang ni gini, tanya anak-anak, ya tak apa, tak apa, kita setuju belaka, kau pandai. Okey, jalan. Okay? Jadi kalau kita sekarang ni, saya cuba nak mengelakkan daripada pertelingkahan, tengok mana yang elok pada keluarga kita. Dia tak sama. Ada orang ni, dia bagi siap-siap anak dia, okey, anak dia, okey, belaka setuju, alhamdulillah. Hak ni bagi juga, tapi hak ni kata gini, hak ni kata gini, hak kata gini. Jadi hak gitu, kalau boleh dah usah bagi. Awak bagilah sendiri. Ada seorang tu mari kat saya, ibu bapa nak bagi siap-siap ke anak-anak. Kabar tanah ni, nak pindah milik, nak gitu kau nama. Anak-anak balik nak kata benda. Enggak, ayah, mak, lok gitu lah, kita bandar, kita bagi sama-sama kita. Ada pula apa pasal tu. Jadi mak dia tak jadi lah. Nak buat pindah milik ni, nak bagi orang ni, tak apa lah mak. Mak dengan ayah, lok gitu je, tak apa. Kita bandar, kita bagi sama kita. Jadi macam-macam, kita tengok apa yang baik untuk keluarga kita. Bab harta ni, tengok. Ya. Okey, jadi sekarang ni, malam ni kita habis bab nombor 1, bab hibah. Akan datang kita sambung lagi, bab jual beli dan sebagainya ni. Jadi, untuk malam ni, setakat tu dulu. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa atmim lana nurana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin ya Allah.